Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita akan bawakan Anda ke dalam satu lagi babak panas di dalam dunia politik Malaysia. Atau lebih spesifik lagi di dalam PKR sendiri. Bukan babak yang biasa-biasa, tetapi yang boleh menggegarkan kedudukan dalam parti dan mungkin mengubah hala tuju kepimpinan. Adakah Anda semua sudah bersedia? Mari kita kupas, mari kita ulas sama-sama isu yang semakin mendapat perhatian ramai, yaitu betulkah Saifuddin Nasution akan mencabar Rafizi Ramli dalam pemilihan parti yang akan datang? Oke, macam nih. Baru-baru ini kecoh apabila muncul spekulasi yang kononnya Saifuddin akan masuk gelanggang untuk menentang Rafizi dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR. Isu ini bukan datang dari angin yang kosong. Ramai yang sudah mula berteka-teki selepas keputusan di 222 cabang PKR menyaksikan ramai penyokong kuat Rafizi telah pun tewas. Benda ini jadi macam satu signal ataupun satu isyarat bahwa pengaruh Rafizi mungkin semakin lemah dan ini membuka ruang untuk Saifuddin membuat satu comeback. Tetapi Saifuddin cepat-cepat tampil dan menafikan perkara itu. Dia berkata, jangan letak kata-kata yang dia tidak pernah cakap. Kalau dia ingin membuat keputusan, dia akan mengumumkan sendirinya. Katanya, kalau saya tetapkan, saya panggil sidang media. Jangan letakkan perkataan itu di mulut saya. Masih ada 2-3 proses lagi. Nah, nampakkah di sana? Dia tidak menolak, tetapi dia juga tidak sahkan. Maknanya, pintu masih lagi terbuka. Dan yang menariknya, sehari sebelum kenyataan itu dibuat, Saifuddin sebenarnya sudah pun berjumpa dengan Rafizi secara tertutup di pejabat timbalan presiden. Menurut beliau, pertemuan itu adalah untuk membincangkan tentang peranan masing-masing di dalam memperkukuhkan parti. Tetapi soalan besar yang ramai tanya, adakah perbincangan itu ikhlas ataupun sekadar damage control? Saifuddin juga berkata yang dia masih belum membuat keputusan sama ada ingin bertanding ataupun tidak. Tetapi dia sempat memberikan isyarat yang cukup kuat dengan berkata pemilihan adalah proses demokrasi yang tidak boleh mati di dalam parti reformasi seperti PKR. Kalau kita faham bahasa politik, ayat itu sudah macam satu cara halus yang bermaksud saya sedia kalau diperlukan. Betul atau tidak? Coba kita rewind sedikit ke tahun 2022. Pada masa itu Rafizi buat comeback dari persaraan politik. Ramai orang terkejut sebab dia terus melawan Saifuddin untuk jawatan nomor 2 di dalam parti, yaitu timbalan presiden. Dan beliau pun telah menang. Kemenangan Rafizi ketika itu dianggap sebagai kebangkitan semangat reformasi baru di dalam PKR. Tetapi sejak itu hubungan antara dua tokoh ini dilihat renggang walaupun secara rasmi mereka nampak bekerja sama. Dan yang lebih menarik, beberapa tokoh besar yang rapat dengan Rafizi seperti Nik Nazmi dan Akmal Nasrullah dua-dua tewas di dalam pemilihan cabang kali ini. Jadi orang pun mulalah tertanya-tanya, adakah Kim Rafizi sedang lemah? Atau adakah ini satu bentuk silent revolt dari akar umbi yang mungkin rasa tidak puas hati dengan kepimpinan sedia ada? Saifuddin juga menolak label seperti orang Rafizi ataupun orang Saifuddin di dalam PKR. Dia kata semua adalah orang parti, sama macam yang ditegaskan oleh Presiden Parti Anwar Ibrahim. Tetapi kita semua tahu yang di dalam politik, kenyataan rasmi dan realiti dalamannya kadang-kadang sangatlah berbeza. Oleh itu, kalau kita tengok di dalam mana-mana parti pun akan tetap ada puak-puak dan kem-kem yang tertentu. Jadi, adakah ini percobaan untuk sembunyikan konflik sebenar yang berlaku? Lagi satu yang Saifuddin tekankan, dia bukan orang baru. Beliau merupakan pengasas awal PKR yang sudah pun 14 tahun memegang jawatan penting.
Dan katanya parti ini sebahagian daripada hidup saya. Jadi kalau dia betul-betul ingin bertanding, dia ada credibility dan dia juga ada sejarah dan dia juga ada sokongan. Dan utamanya sekali apabila ramai penyokong Rafizi tumbang di peringkat cabang. Dan untuk ahli yang rasa tidak puas hati dengan keputusan cabang, Saifuddin menasihatkan supaya gunalah saluran yang resmi. Jangan main serang di media sosial ataupun sabotaj secara senyap. Dia kata majelis pimpinan pusat akan bermesyuarat, jadi gunakanlah platform itu untuk bersuara. Jadi sekarang persoalannya, adakah ini semua hanyalah ketegangan biasa di dalam parti yang sehat dan juga demokratik? Atau adakah kita sebenarnya sedang melihat permulaan kepada satu lagi krisis dalaman PKR? Kita semua tahu sejarah PKR ini penuh dengan babak pertembungan tokoh besar. Ingat lagi kah masa Azmin Ali melawan Rafizi dulu? Masa itu juga katanya demokrasi dalaman, tetapi akhirnya retak membawa belah. Dan sekarang kita boleh bertanya, kalau betul Saifuddin bertanding, adakah Rafizi cukup kuat untuk mempertahankan jawatan? Atau pengaruh beliau sudah mulai menurun sejak menjadi menteri? Ada juga yang cakap Rafizi terlalu fokus pada data dan polisi sampai terlupa seni mainan politik dalaman. Saifuddin pula dilihat lebih grounded, lebih tahu selok-belok permainan ini. Dan seterusnya soalan yang lebih kontroversi. Adakah Anwar Ibrahim akan masuk campur? Kalau berlaku pertandingan, siapa yang Anwar akan sokong? Rafizi adalah arsitek kemenangan besar PH di dalam PRU 15, tetapi Saifuddin pula orang lama yang setia sejak zaman susah. Kalau Anwar menyebelahi salah seorang, itu mungkin akan memberi kesan besar kepada image neutrality Presiden Parti. Dan yang paling menarik, adakah pertemuan tertutup antara Saifuddin dan juga Rafizi itu sekadar persembahan politik? Atau adakah mereka benar-benar ikhlas ingin menguatkan parti bersama? Atau mungkin masing-masing sedang mengukur kekuatan lawan sebelum pertempuran sebenar? Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu semua. Adakah kita sedang menyaksikan satu lagi episode pertembungan besar di dalam PKR? Atau adakah ini semuanya hanya permainan persepsi untuk naikkan semangat penyokong masing-masing? Jadi kamu rasa siapa yang lebih layak untuk menjadi timbalan Presiden PKR? Saifuddin, orang lama yang konsisten dan setia, ataupun Rafizi, satu figura reformis yang membawa nafas baru ke dalam parti dan juga kerajaan? Coba tinggalkan komen Anda, coba ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Kita buka ruang diskusi. Dan sebelum itu jangan juga lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kupasan politik tanah air yang berani, jujur, dan tidak berpihak. Baiklah, sampai di sini sahaja dahulu video pada kali ini. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya di mana kita akan bongkar kisah-kisah politik yang media lain mungkin tidak berani untuk cerita. Kita buka ruang untuk suara Anda didengari. Sekian saja, salam sejahtera semua dan salam perjuangan. Terima kasih.